Subscribe YouTube channel David Boy 96 Gaming untuk pelbagai permainan video. Link YouTube ada di ruang description di bawah. Check it out. Kementerian Kesihatan mengesahkan jangkitan coronavirus yang pertama di Malaysia, iaitu individu tidak pernah ke China. Kes itu membabitkan seorang wanita berusia 40 tahun, iaitu adik kepada lelaki warga Malaysia yang pertama disahkan positif pada 4 Februari lalu. Ia menjadikan tambahan 2 lagi kes hari ini yang jumlah keseluruhan 14 kes positif coronavirus di Malaysia. Pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan beberapa kontroversi melibatkan pekerja asing sama ada yang datang secara sah atau tidak sah dengan kerajaan Malaysia. Laporan berat sebelah pihak Al Jazeera serta banyak lagi perkongsian media yang mengkritik cara layanan yang dilakukan oleh pihak berkuasa Malaysia dilihat cuba memburukkan negara Malaysia secara sengaja. Namun, kes-kes melibatkan kematian warga asing tidak kira apa sahaja statusnya terus kedengaran. Apatah lagi, warga asing turut menjadi antara penyumbang terbesar jumlah kes jangkitan di Malaysia. Apa akan berlaku sekiranya ada di kalangan golongan ini yang meninggal dunia, terutama sekali melibatkan mereka yang tiada dokumen sah iaitu dianggap tidak layak berada di Malaysia? Teruskan bersama Paling Top. Secara rasminya, negara kita mempunyai prosedur yang jelas dalam membabitkan kes-kes kematian warga asing yang berstatus sah. Mana-mana kes kematian melibatkan warga asing memerlukan waris atau pihak ketiga mengenal pasti identiti si mati. Seandainya tiada wakil yang dapat hadir, majikan, kawan karib, kenalan atau wakil kedutaan perlu menghadirkan diri ke lokasi mayat disimpan untuk tujuan pelepasan. Pembantu perubatan ketika ini memainkan peranan penting bagi merekodkan wajah mayat dan sebarang jenis tanda pada tubuh yang mampu memudahkan proses identifikasi. Selain itu, 10 helai rambut akan disimpan sebagai rujukan DNA. Jika si mati itu botak, 10 helai rambut akan diperolehi di bahagian tubuh yang lain. Ini adalah satu soalan yang agak sensitif tetapi perlu diperjelaskan. Siapakah yang perlu menanggung kos penghantaran pulang mayat warga asing ke negara asal? Atau jika gagal, siapa yang perlu menanggung kos pengebumian warga asing yang ada di Malaysia? Dari segi undang-undang jelas menyatakan bahawa pihak majikan perlu menanggung kos ini. Dalam contoh paling mudah, seandainya pembantu rumah warga asing yang anda gajikan meninggal dunia, anda sebagai majikan tertakluk kepada undang-undang untuk mengurus dan menghantar mayat pekerja anda pulang ke negara asalnya. Ini termasuk pekerja yang cukup sudah tempoh kontrak digajikan anda atau sudah memenuhi kontrak dan hendak dijadikan cerita. Pekerja asing ini meninggal tidak lama selepas habis tugasnya. Disebabkan oleh beban atau risiko ini, pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) memperkenalkan skim bencana pekerjaan pekerja asing di mana majikan diwajibkan mendaftar pekerja asing di bawah mereka dalam skim tersebut. Skim yang diperkenalkan pada awal tahun 2019 ini memerlukan semua majikan warga asing untuk mencarum sebanyak 1.25% daripada gaji bulanan pekerja mereka kepada PERKESO. Ini bagi membolehkan setiap pekerja layak mendapat perlindungan perubatan, kecacatan dan juga kematian. Untuk setiap kes kematian melibatkan pekerja asing, majikan layak menuntut semula kos pengurusan dan penghantaran pulang si mati ke negara asalnya dengan amaun tuntutan maksima sebanyak RM6,500 Malaysia. Bagaimana pula dengan pendatang asing tanpa izin parti? Siapa yang bertanggungjawab menanggung kos-kos kematian parti ini? Untuk kes-kes kematian pendatang asing tanpa izin parti, sudah tentulah prosedurnya lebih rumit. Ini kerana agak sukar untuk mengenal pasti agama atau kepercayaan si mati bagi memudahkan proses pengebumian dapat dijalankan dengan sempurna. Berdasarkan kepada kes yang berlaku pada tahun 2015, ianya melibatkan sekumpulan 21 orang mangsa pemerdagangan etnik Rohingya yang ditemui di Wang Kelian, Kedah. Mereka dikebumikan di tanah perkuburan Islam dalam satu liang lahat yang diuruskan oleh Majlis Agama Islam Negeri dengan bantuan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Bagi kes-kes kematian yang berlaku semasa parti dalam tahanan imigresen,
Pihak Jabatan Imigresen Malaysia yang bertanggungjawab mengurus dan mengebumikan tahanan serta perlu mengeluarkan kos pengurusan. Bagaimana dengan parti yang di luar bidang kuasa agensi kerajaan? Untuk warga Myanmar misalnya, terdapat sebuah agensi yang dinamakan sebagai Cat Phone Free Funeral Service yang menawarkan perkhidmatan pengurusan kematian secara percuma khas untuk warga Myanmar berstatus parti. Mereka bukan sahaja akan menguruskan kematian biasa, malah turut sama terlibat dalam pengurusan kes bunuh diri di kalangan parti Myanmar yang agak kerap berlaku di Malaysia. Bagi etnik Rohingya pula, mereka turut sama mendapat bantuan dari badan-badan seperti Arakan Free Funeral Service yang menawarkan khidmat pengurusan kematian yang sama dengan Cat Phone Free serta mampu menyalurkan dana untuk proses penghantaran pulang mayat tertakluk kepada kelulusan kerajaan Malaysia dan juga Myanmar. Untuk kes-kes parti, harus dijelaskan, setiap kes kematian memerlukan kaedah pengurusan yang berbeza. Proses pengenalan identiti si mati serta pengumpulan dana adalah kekangan terbesar dalam masalah kematian parti di negara kita. Bagaimanapun, bagi kes-kes melibatkan unit forensik di negara kita pula, mana-mana mayat yang tidak dituntut akan diuruskan selepas melepasi tempoh tertentu dalam simpanan tanpa ada sebarang tuntutan dikemukakan. Individu yang dipercayai Islam akan dikebumikan selepas 3 hari simpanan, sementara mayat yang dipercayai bukan Islam pula akan diuruskan mengikut agama yang dianuti si mati, iaitu 14 hari selepas tiada tuntutan berlaku. Semua urusan pengebumian akan diuruskan oleh Majlis Agama Islam atau mana-mana persatuan agama yang dianuti si mati bagi membolehkan urusan terakhir kematian dapat disempurnakan. Masuk, makan, baik, mari, makan, baik, mari, makan. Tahan, ready, guru bantu, mesti boleh. Sakit? Patah terus. Cepat sembuh ah? Dia sakit. Oh,